Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua cikgu-cikgu SMK Mahsuri. Disebabkan kesentukan masa, sebab kita tak boleh nak buat taklimat untuk semua guru, jadi kami unit bimbingan dan kaunseling ambil pendekatan untuk send video ni lah sebagai panduan dan perincian pelaksanaan modul khas COVID, pemugaran emosi murid ni lah. Sekarang ni modul semua dah siap dah. Kami akan letak dalam satu file semua lampiran, semua ikut bilangan pelajar semua. So kami akan letakkan file tu dalam kelas masing-masing siap-siap. Yang ni modul ni saya terang sikit pasal modul ni. Modul ni dia daripada JPN Kedah. Semua satu negeri Kedah kena buat modul yang sama. Kena dilaksanakan dalam satu hari tu. Yang penting sekali sehari yang pertama sekolah tu lah, ada 24 Jun 2020. Peranan dan tanggungjawab guru mata pelajaran. Dia pertama dia menyampaikan modul kepada murid di dalam kelas, melaksanakan aktiviti modul. Lepas tu kenal pasti pelajar mana yang perlu untuk sesi kaunseling atau bimbingan. Lepas tu untuk rujuk kepada unit bimbingan dan kaunseling lah. Untuk modul ni dia ada 6 slide. Dalam ni memang dia letak 6 slide. Jadi kami dah compact kan, sebab kalau kita ikut modul ni betul-betul ada 6 slide tu, kita kena ubah banyak benda lah. Masa semua tu, sebab slide 1 dia kata 60, ada yang 40 minit. So kita akan kacau jadual, kita akan kacau waktu rehat pelajar. So untuk memudahkan kita semua, so kami UBK dah compactkan slide tu, jadual tu kepada 5 mengikut jadual PDP cikgu-cikgu yang telah unit jadual waktu telah siapkan. So cikgu cuma masuk ikut jadual waktu pada hari Rabu tu je. Kalau cikgu masa yang pertama, so cikgu akan laksanakan slot yang pertama. So kalau cikgu masuk jadual slot yang kedua waktu PDP tu, cikgu masuk slot jadual modul yang kedua, dan seterusnya macam tu lah. So cumanya cikgu masuk ikut jadual cikgu sendiri, cuma ikut pengisian tu bukan PDP, cuma ubah pada modul. Saya harap cikgu semua faham lah kan. Modul ni serentak dan kami kena buat laporan selepas 2 minggu. Tu peranan. Peranan guru bimbingan dan kaunseling ialah melaksanakan ujian minda sihat secara berkala bagi mengenal pasti murid yang terkesan disebabkan COVID-19 ni, dan laksanakan sesi dengan bimbingan lah secara individu. Kelompok kami dibenarkan buat, tapi dalam bilangan yang terhad lah, iaitu 2 atau 3 orang sahaja. So sesi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling masih berjalan walaupun dah PKPP ni. Cikgu. Pelaksanaan modul ni ada 2 perkara lah yang penting yang cikgu perlu faham, iaitu yang pertama modul sehari tu, iaitu pada hari Rabu 24 Jun 2020 tu. Itu saya terang tadi, cikgu ikut jadual waktu PDP cikgu. Slide ni saya akan letak dalam Telegram sekolah. Yang kedua adalah program 5 minit cakna COVID-19. Program ni cikgu masuk pada hari start, bermula pada hari kedua sekolah. Cikgu baca 5 minit berkaitan dengan modul tu sebelum PDP masa pertama dan sebelum balik. Maksudnya masa yang terakhir tu sebelum balik, baca satu lagi. Kalau cikgu tak mau baca sendiri pun boleh, cikgu bagi dekat pelajar. So sebab kita cikgu kan masuk tak menentu kan, so bagi kat pelajar tu supaya dia ingat dia baca sampai dekat mana dah. So maknanya semua akan ni lah ni. Jadual pelaksanaan program orientasi sehari 24 bulan 6 ni, iaitu hari Rabu ni. Yang pertama, slot yang pertama ni yang kami dah compact lah. Kami yang pertama soal selidik dengan soal minda sihat, saya tambah sekali dengan minda sihat.
Lepas tu dengan sejarah COVID-19. Okey, slide yang kedua, norma baharu. SOP yang cikgu cerita lah pasal pasal cuci tangan, kebersihan, pasal mask, semua ada dalam tu. Tapi cikgu jangan risau, semua lengkap dalam buku modul ni. Okey, yang slide yang ketiga adalah pengalaman, perkongsian pengalaman dengan relaxation, relaksasi minda. So, untuk mengurangkan stres tu. Okey, yang keempat, pengurusan daya tindak. Yang kelima, refleksi dan rumusan. Okey, so jadi kita tak perlu risau. Cikgu ikut je. Kalau kelas tu rehat pukul berapa pun tak ada masalah. Sebab kita dah ikut betul-betul dengan jadual waktu. Okey, slide yang pertama. Slide yang pertama ni, biasalah bila pelajar, kita pun dah lama tak jumpa dengan pelajar. So, setiap slot tu saya sarankan cikgu ucap balik, selamat kembali ke sekolah. Sebab kita dah lama tak jumpa dengan pelajar tu, tanya dulu khabar mereka macam mana semua kan. Itu biasalah, cikgu semua dah tahu dah kan. Okey, cikgu lebih arif daripada saya. Okey, yang kedua, selepas pada ucap selamat kembali ke sekolah, cikgu buat dulu ujian pra. Dalam ni ada ujian pra, kami dah copy semua dah. Kami susun dalam file. Lepas cikgu edar dulu ujian pra program tu. Cikgu suruh mereka isi dan cikgu kutip balik. Okey. Lepas tu yang kedua, cikgu macam nak minta tolong, cikgu tolong buat saringan minda sihat. Yang tu dia tak ada dalam ni, tapi dalam ni dia tulis kat situ kena buat saringan minda sihat secara berkala. So saya selit dalam slide yang pertama. Slide saringan minda sihat tu cikgu bagi je instrumen, ada 21 item. So bagi budak jawab, cikgu kutip balik. Okey. Kalau cikgu nampak ada macam bila ada yang dia punya anxiety, stres dengan kemurungan tu, ada 3 benda yang dia uji dalam saringan minda sihat tu. Kalau cikgu nampak ada pelajar yang dalam kalangan pelajar cikgu tu sangat teruk, so cikgu take note dia punya, cikgu tengok sekilas lalu je. Cikgu take note dia punya nama, cikgu serah tu kat kami. Sebab yang sangat teruk tu memang kita kena bagi bantuan segera. Okey, lepas tu cikgu ikut yang modul sejarah COVID-19 ni. Okey, cikgu start pada yang tu. Sebab, okey, bila pelajar start masuk sekolah, ada 2 kategori pelajar. Pertama, pelajar tu sangat-sangat excited nak masuk sekolah sebab dah lama sangat tak jumpa kawan dia, tak lama dah main sekolah. Ada yang tak boleh keluar langsung, ni lah time dia pun boleh keluar pun kan. Okey, tu yang pertama, dia excited. So bila excited sangat-sangat ni, dia akan lupa benda-benda penting macam penjarakan sosial, kebersihan apa semua tu. Sebab dia rasa macam dengan kawan dia tak ada apa kan. Okey, yang kedua, pelajar yang sangat-sangat risau. Dia rasa macam panik, dia rasa cemas. Yang mana satu dia ni macam selamat ke tak dia pegang ni, selamat ke tak. Yang tu dalam keadaan was-was lalu. So 2 kategori ni yang kita kena perlu jaga. Yang sedang-sedang tu tak apa, kita ingatkan saja. Okey. Bila Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya akan sambung penerangan yang Cikgu Emma telah sampaikan kepada slot yang kedua. Okey, slot yang kedua ni kita akan dalam kelas macam biasalah cikgu masa yang kedua akan masuk ke dalam kelas kan. So cikgu akan cek dalam buku ni, buku modul ni, slot yang kedua. Okey, bila cikgu tengok tu slot yang kedua kita adalah norma baru dan juga SOP. So dekat situ kita bahagikan kepada 1 jam iaitu 60 minit. Okey, kami suggestkan cikgu untuk 5 minit berucap untuk, sebab setiap cikgu adalah orang yang baru. So mereka akan tak kenal lagi, bukan tak kenal lah, maksudnya mereka dah macam nak kenal lain lah. Okey, cikgu mana, dan cikgu tu akan cakap alu-aluan, iaitu dia akan cakap lah selamat kembali ke sekolah dalam 5 minit. Okey, lepas tu kita akan masuk kepada SOP, iaitu 7 langkah mencuci tangan. Okey, cikgu jangan risau kalau cikgu tak tahu. Okey, dalam buku ni dia ada dah tulis. Okey, sekejap ya. Okey, 7 langkah untuk cuci tangan. Walaupun cikgu kata, okey lamanya 10 minit nak cerita apa tu kan. Okey, dalam ni dia akan beritahu lah kesemuanya. Okey, cikgu ambil masa, jangan duk rushing-rushing, bagi budak-budak tahu. Lepas tu ada pasal 10 minit juga penjarakan sosial. Bagi contoh ke ataupun bagi tahu kan dalam kelas mereka pun dia buat penjarakan sosial.
Okey, lepas tu 15 minit penggunaan pelitup muka. Kita ada ni lah, cikgu terangkan macam mana cara pakai, macam mana nak buang. So semua ada dalam buku ni. So 15 minit tu sangat sesuai lah masa tu untuk cikgu terang. Dan juga yang 20 minit ni adalah keselamatan dan pergerakan. Maksudnya SOP dalam sekolah lah, waktu rehat mereka macam mana. Cikgu-cikgu kena terangkan balik mereka nak pergi toilet macam mana. So semualah bila mereka nak balik pun, nak masuk, kena check suhu. Time tu cikgu kena flashback balik lah, bagi tahu dekat student. Okey, jelas Okey, itu adalah yang cikgu untuk slot yang kedua. Okey, slot yang seterusnya adalah slot yang ketiga. Okey, slot yang ketiga ni cikgu yang ketiga pada hari tersebut. Okey. Macam biasa 5 minit ucap selamat datang ataupun selamat kembali ke sekolah sebab lama PKP. Okey, lepas tu kita agihkan kepada 25 minit dan juga 30 minit. 25 minit yang pertama, mereka akan buat satu sahaja. Okey, mengikut JPN. Okey, dalam muka surat 39, perkongsian pengalaman. Okey, perkongsian pengalaman ni cikgu boleh tengok 38 dan 39. Cikgu akan agihkan dekat para pelajar seorang satu helai kertas A4 dan cikgu kena suruh mereka buat macam ni. Nyatakan pengalaman positif dan juga pengalaman negatif. Maksudnya ni sepanjang COVID-19 ni, apa yang dia rasa positif dia. Lepas tu dekat tindakan bawah ni, tindakan apa yang dia rasa mereka buat. Kalau negatif ni, okey. Pengalaman negatif ni, tindakan apa yang mereka buat. Contohnya mereka rasa marah. Bila mereka marah tu, apa yang mereka buat. Main game saja ke, ataupun apa-apalah yang mereka rasa untuk selesaikan masalah negatif mereka tu. Okey, itu melalui JPN. Ataupun cikgu rasa macam, ya Allah, susahnya nak buat kan. Rasa macam rumit je. Okey, UBK kami mencadangkan satu modul juga yang sama pada waktu ni. Cikgu boleh gunakan satu kertas A4 juga yang sama. Beri kepada setiap pelajar dan suruh mereka lukis sahaja. Apa perasaan mereka semasa tersebut. Tak kisahlah ada yang mereka lukis kereta ke, motor ke, apa ke, ikut suka mereka. Tapi selepas mereka lukis tu dalam 20 minit, kita buat refleksi aktiviti tersebut. Iaitu kita buat aktiviti yang macam minta salah seorang ataupun dua orang bagi tahu dekat kita tu apa yang dia rasa melalui gambar tu, apa yang dia boleh expresskan dekat kita. Mungkin dia rasa, cikgu kami rasa tension, PKP lama sangat, duk gaduh dengan adik-beradik ke, ataupun rasa lama tak jumpa kawan. Tu terpulang pada mereka lah. Okay, so cikgu-cikgu kena reflect balik lah berdasarkan apa yang dia lukis tu. Okay, lepas tu dah habis lukis tu dalam 15 minit ataupun 10 minit pun dah cukup sebenarnya lukis tu. Begitu juga pengalaman tu. Maksudnya bagi dekat mereka masa tu 10 minit dan 10 minit lagi cikgu rumus. Okey, tu untuk yang pertama punya slot ketiga. Dan keduanya dalam slot ketiga 30 minit terakhir tu, cikgu akan buat satu aktiviti relaksasi. Okey, aktiviti relaksasi ni mengikut JPN ni mudah juga, iaitu kita akan bekalkan teka silang kata. Okey, teka silang kata macam ni. Yang kosong lah, maksudnya yang ni yang ada jawapan kan. Kami akan bekalkan yang kosong. Okey, cikgu boleh bagi dekat student, dia pun buat lah, ambil masa dalam 25 minit macam tu. Ataupun yang mudah juga yang UBK bagi cadangkan, cikgu-cikgu kami akan postkan nanti dekat Telegram satu lagu instrumental lah yang macam bagi mereka dengar. Dan masa yang sama, cikgu-cikgu akan terangkan dekat mereka teknik-teknik pernafasan. Cara mereka nak bernafas yang betul. So, mereka akan dengar lagu tu, dengar sambil dengar arahan cikgu. Cikgu kata, okey, tarik nafas. So, mereka akan tarik nafas. Tapi mereka pejam mata. Time tu mereka akan pejam mata lah. So, cikgu akan pilih lah sama ada bagi teka silang kata sahaja ataupun
buka lagu dan ajak mereka pernafasan. Itu sahaja. Faham Okey, bila dah habis tu dalam 25 minit, dalam 5 minit terakhir tu untuk ni lah rumuskan balik. Itu sahaja untuk yang slot ketiga. Okey, kita beralih kepada slot yang keempat. Okey, slot keempat ni mudah juga. Dia ambil masa 1 jam juga. Itu macam biasa 5 minit ni memang tetap cikgu masuk yang first. Yang pertama 5 minit mesti cakap ucap selamat datang. Okey, 25 minit pengurusan gaya tindak bersyukur. Okey, bersyukur ni maksudnya kita tengok tak masak, mendekor, lepas tu jadi imam tarawih lah. Tu salah satu contoh lah kan. Tapi terpulang kepada pelajar untuk dia tulis. Okey, dalam 25 minit. Dan maksudnya kita boleh buat suruh pelajar tulis ni dalam 15 minit dan 10 minit lagi cikgu suruh mereka bentangkan ataupun cikgu rumuskan. Okey. Lepas tu dia dah habis dalam 25 minit. Teruskan dengan 30 minit untuk refleksi dan penetapan azam. Okey, refleksi ni cikgu boleh tengok dekat muka surat 48 dalam buku ni. 48 ni dia bagi tahu dah modul-modul, langkah-langkah semua lengkap dah. Cikgu just ikut saja. Time ni cikgu kena lebih kepada nak bagi semangat mereka untuk belajar, motivasi belajar. Dan lepas tu bila mereka dah bermotivasi, kita suruh mereka tulis keazaman mereka lah, matlamat azam mereka. Bagi kertas A4. Okey, dan mereka akan tulis lah. Okey, tahun ni SPM apa target mereka? Subjek mata pelajaran apa? Grade terkini kan? Okey, mereka rasa mereka sekarang grade B saja. Okey, sasaran dia apa dia? A. Okey, suruh mereka tulis grade yang mereka rasa terkini mereka dan yang aim mereka. Yang tu saja bagi mereka nampak mereka ni tahap dekat mana. Okey, itu saja untuk tahap slot yang keempat. Okey, macam biasa bila setiap slot ni, setiap mana-mana slot pun mesti cikgu kena rumuskan sedikit lah apa yang mereka dapat hari ni macam tu. Secara briefly saja. Okey, kita alih kepada slot yang kelima. Slot kelima ni macam biasa 5 minit ucap selamat datang. 40 minit ni cikgu akan dibekalkan dengan inventory belajar. Okey, dekat sini cikgu masa slot ni hanya perlu bagi edarkan dekat setiap student inventory belajar ni sahaja. Okey, pelajar akan buat dan jawab dalam masa 40 minit. Okey, dalam 15 minit yang terakhir, okey, kami juga akan sediakan dekat cikgu, okey, macam mana nak baca balik inventory tu. Sebab dekat situ nanti cikgu akan suruh pelajar untuk kira balik mereka punya tahap ni kan. Contoh kalau mereka dalam lingkungan 5 sampai 10. Okey, apa mereka punya tahap? Okey, kalau 10 sampai 20, apa mereka punya tahap? Okey, 20 sampai 40. Okey, tahap mereka yang mana? So dekat situ akan explain, okey, tahap nombor 8 saja. Tahap berapa tergolong? Okey, belajar cemerlang ataupun belajar yang kurang cemerlang. So kat situ pelajar akan kena pastilah dapat tahu tu, dia akan tahu, oh aku ni berada di tahap yang kurang lagi. So janganlah cikgu refer dekat orang yang kurang saja. Sebab yang ni mungkin ada juga pelajar yang kan, oh tahap dia pun dah cemerlang, tapi cemerlang pun dia pun tetap kena bagi cemerlang lagi kan. So dekat sini, dekat rumusan ni cikgu akan bacakan macam mana teknik-teknik belajar untuk mencapai yang cemerlang. So pelajar yang dapat kurang tadi pun mungkin dia boleh ambil tu sebagai meningkatkan dia punya nilai pencapaian dia pun. Yang cemerlang tu pun mungkin dia pun boleh ubah cara yang lebih sesuai. Sebab yang sebelum PKP ni belajar ni pun cara lain. Yang selepas PKP ni pun mungkin cara lain kan. Tak boleh nak study group ke apa ke. Mungkin dia pun boleh belajar dalam online saja, dalam group online meet semua tu. Dia macam boleh pelbagaikan lagi lah. Okey, tu untuk slot yang kelima. Dan selepas selesai tu dalam masa tempoh sejam, 10 minit, 15 minit terakhir cikgu kena rumus macam biasa dan tamatkan aktiviti. Okey, tapi yang paling penting lah slot kelima ni, maksudnya rumusan ni cikgu kena menyeluruh sikit.
Sebab lepas habis slot yang kelima ni, mereka akan balik. So rumusan tu macam kena lebih menyeluruh lah, macam mana mereka kena terima keadaan COVID dengan pelajaran mereka. Jangan abaikan, bukannya sebagai apa, alasan mereka lah COVID, tak ada sekolah, tak semangat nak belajar, main sekolah pun tak ambil peduli ke apa ke. Maksudnya kena ingatkan mereka lah kepentingan mereka main sekolah juga. Maksudnya esok tu mereka kena hadir macam biasa lah. Cikgu kena tekankan juga esok tu kehadiran macam biasa, sama juga cara nak main, nak balik apa semua tu. Dan belajar macam biasa start esok tu. Okey, saya harap cikgu-cikgu faham lah penerangan saya dan Cikgu Emma tadi. Okey, so kalau lepas ni cikgu rasa macam aduh cepat sangat ke saya cakap, cepat sangat ke Cikgu Emma cakap, ataupun ada yang keliru dekat mana-mana pasal modul yang akan cikgu buat nanti dalam kelas, cikgu boleh rujuk kami balik. Apa-apa cikgu rujuk kami saja ya. Okey, itu Assalamualaikum. Okey, yang terakhir sebelum yang terakhir. Okey, untuk makluman cikgu lah, semua yang cikgu buat ni hasil-hasil tu macam contohnya inventory tu cikgu kena kumpul balik dan berikan dekat kami kaunseling. Lepas tu ujian-ujian post pun tadi Cikgu Emma dah cakap akan buat lagi nanti. Lepas tu dalam masa yang sama setiap cikgu slot yang ada, cikgu rasa tengok ada student tu dilukis benda yang macam tak sesuai ke, ataupun yang macam pelajar yang menunjukkan rasa stres sangat ke, cikgu perlu ambil nama budak tu dan serahkan kepada kami.